Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Wesley selaku pensyarah bagi mata pelajaran pengkajian Malaysia di Adventist College of Nursing and Health Sciences. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian sejarah saya iaitu tugasan 2 yang bertajuk makanan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Arlini Majuin. Saya dari kelas Diploma 2023/1. Tajuk besar bagi kajian sejarah ini ialah makanan, tetapi saya memilih makanan dalam suku kaum Tobilung iaitu Rinilip. Seterusnya saya akan membentangkan sejarah makanan yang saya pilih iaitu Rinilip. Rinilip atau lebih dikenali sebagai nasi jagung adalah makanan harian bagi suku kaum Tobilung pada zaman dahulu. Selepas sahaja musim menuai, penduduk kampung akan mula menanam jagung pada ladang yang sama dan mula memakan nasi daripada padi bukit yang mereka tanam itu. Dan apabila jagung sudah masak dan sedia untuk dituai, mereka akan mula kembali menanam padi. Dan sementara menunggu musim menuai yang akan datang, menuai padi, penduduk kampung terpaksa memakan buah jagung kerana mereka mengalami kekurangan bekalan beras. Akan tetapi, penduduk kampung mendapat idea yang bernas dengan menghiris buah jagung dan memasaknya seperti nasi ataupun mencampurkan hirisan jagung itu dengan lebihan beras yang masih ada adalah lebih baik daripada memakan buah jagung itu dengan begitu sahaja. Dengan ini, penduduk kampung mendapat nasi atau makanan yang boleh dimakan bersama dengan lauk pauk. Maka dengan itu, bekalan makanan penduduk kampung tidak pernah putus sepanjang tahun dan sepanjang peralihan musim menuai. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyediaan makanan atau Rinilip ini. Pertama, kita perlu jagung. Anda boleh membuat pilihan sama ada anda ingin menggunakan jagung manis, jagung pulut atau jagung yang biasa saja. Okey. Jagung ini kita tidak menggunakan satu biji jagung itu. Kita perlu menghiris buahnya seperti yang ada dalam gambar. Dan seterusnya kita menggunakan jika anda ingin mencampurkan Rinilip ini dengan nasi atau dengan beras, anda boleh mencampurkannya. Di sini saya memasak Rinilip dengan mencampurkan buah jagung dengan beras. Okey. Seterusnya anda perlulah guna air untuk memasak. Seterusnya saya akan memperkenalkan kepada anda langkah-langkah penyediaan makanan ini. Anda boleh lihat di slide saya, ada beberapa langkah yang anda perlu lakukan. Tetapi dengan cara saya memperkatakan sahaja, anda mungkin tidak faham. Jadi lebih baik jika kita lihat video yang saya akan paparkan sebentar lagi. Hai, salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda semua cara-cara menyediakan makanan atau cara-cara memasak makanan tradisi suku kaum Tobilung iaitu Rinilip atau lebih dikenali lagi sebagai nasi jagung. Tanpa membuang masa, kita tengok video. Pertama, kita bersihkan jagung terlebih dahulu. Kemudian kita hiriskan
isi jagung. Kita hiris seberapa banyak yang kita perlu. Seterusnya kita sukat beras dan kita cuci dan pastikan air semua dikeluarkan. Seterusnya masukkan jagung yang telah dihiris ke dalam beras yang sudah dicuci sebentar tadi. Seterusnya kita adukkan jagung dan beras itu sehingga sebati. Kemudian kita tambahkan air sama seperti cara-cara kita memasak nasi. Pastikan air yang ditambah adalah mencukupi supaya nasi jagung kita akan masak. Kemudian didihkan sehingga air kering dan nasi bersama dengan jagung itu masak. Seperti ini. Nasi jagung atau rinilip yang sudah masak sudah sedia untuk dihidangkan bersama dengan lauk pauk yang enak. Ini adalah rinilip atau nasi jagung yang telah dihidangkan di atas pinggan. Sekian dan terima kasih. Sudah lihat video yang saya paparkan sebentar tadi, dan sekarang saya akan bincangkan bilakah makanan ini akan dihidangkan. Makanan ini dihidangkan dalam tiap hidangan pada setiap hari. Ia adalah pilihan pada masa kini, akan tetapi pada zaman dahulu ianya mesti, kerana pada zaman dahulu mereka kekurangan beras kerana mereka terpaksa menunggu musim menuai yang akan datang. Seterusnya, makanan ini dihidangkan pada musim perayaan seperti majlis perkahwinan atau pesta menuai, ataupun perayaan untuk hari keluarga, ataupun dihidangkan pada majlis pengkebumian. Rinilip ini pada musim perayaan mereka akan membungkuskan ia pada daun, satu daun mereka akan membungkusnya dan mereka memanggilnya sebagai linopot. Seterusnya, simbolik. Bagi simbolik makanan ini, rinilip atau nasi jagung ini disimbolikkan sebagai makanan utama bagi kaum Tobilung pada zaman dahulu. Jika hanya bergantung dengan padi, ianya tidak akan dapat menampung bekalan makanan mereka sepanjang tahun atau sehingga menunggu musim menuai padi yang akan datang pada tahun hadapan. Oleh kerana itu, jagung telah dijadikan makanan asas. Makanan asas means setaraf dengan beras, sama, dan telah diinovasikan menjadi seperti nasi yang dihidangkan bersama dengan lauk pauk yang mereka ingin makan atau ingin dihidangkan bersama. Pada masa kini bukan sahaja kaum Tobilung yang menghidangkan makanan ini, ada juga terdapat kaum lain yang menghidangkan makanan ini. Jadi, makanan ini sudah berleluasa. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.